Ketika ini kita dapat melihat kedua-dua pasukan sedang membuat persiapan terakhir. Sesi warm up telah pun diberikan selama 10 minit dan kini mereka dalam proses persediaan untuk masuk ke gelanggang. Pasukan Pontian akan diketuai oleh Austin, manakala pasukan Johor Bahru diketuai oleh Kai Guang. Sebentar sahaja lagi perlawanan akan dimulakan. Kelihatan referee sedang berada di tengah-tengah gelanggang dan berjersey merah pasukan Johor Bahru. Manakala yang berjersey biru berjersey biru gelap ialah pasukan dari Pontian. Maaf, yang berbaju biru ialah pasukan Johor Bahru dan yang berbaju merah ialah pasukan dari Pontian. Sama-sama kita saksikan perlawanan untuk acara kejohanan bola tampar MSSJ tahun 2020 untuk peringkat akhir pertemuan antara Johor Bahru dan juga Pontian. Baiklah, pasukan Johor Bahru dipimpin oleh Jurulatih Cikgu Kang Hai Tian dari SJK Sikokuang. Manakala penolong jurulatihnya adalah Encik Rasdi bin Hamid dari SMK Taman Pelangi dan juga trainernya adalah Encik Azhar bin Talib dari SK Taman Mentari Ringi. Dan pengurus pasukan adalah Encik Zuhari Harman dari SMK Taman Mentari Ringi. Manakala untuk pasukan daerah Pontian, pengurus pasukan Tengku Ana Salwa Tengku Adnan, Jurulatih Yu Teutat, penolong jurulatih Encik Zahari bin Uthman dan juga Juruiring Hapsula binti Kamran. Sebentar sahaja lagi nampaknya servis akan dimulakan dahulu oleh pasukan Johor Bahru. Akan diservis oleh Eng Wei Hang dari Johor Bahru. Perlawanan sudah bermula dengan servis pertama dilakukan oleh Johor Bahru, namun bola masuk ke jaring dan kini servis berpindah tangan. Okey, kini servis menjadi milik Pontian, kedudukan mata 0-1. Masih lagi dalam permainan. Dan nampaknya pukulan serangan daripada Johor Bahru gagal menghasilkan mata dan kini mata bertambah bagi daerah Pontian. Pontian kini 2 manakala Johor Bahru 0. Servis akan dilakukan oleh player nombor 12 Chan Si Chin. Itu dia. Kita lihat teknik yang dipaparkan oleh kedua-dua pasukan. Dan sparking tetapi telah diblok. Yes. Bola out dan mata diberikan untuk pasukan Pontian. Pontian 3, Johor Bahru 0. Nampaknya ketika ini Pontian selesa mendahului pada awal-awal permainan. Dan kita lihat Johor Bahru agak bekerja keras untuk mendapatkan mata dan berjaya. Mata pertama dimiliki oleh daerah Johor Bahru. Hasil sentuhan lembut di tengah-tengah gelanggang. Servis oleh Johor Bahru. Itu dia servis. Receiving dan spiking, tetapi malangnya out untuk pasukan Pontian dan mata diberikan untuk pasukan Johor Bahru.
Saksikan lagi servis dari pasukan Johor Bahru. Dan tertipu pasukan Johor Bahru di hadapan. Oh tidak ya, mata diberikan untuk pasukan Johor Bahru. 3 sama. Kedudukan kini telah pun berubah apabila servis daripada setter Johor Bahru gagal melepasi jaring, iaitu 4-3 Pontian mendahului Johor Bahru. Pemain berjersey nombor 4 Pontian melakukan servis satu serangan secara open dan gagal dikembalikan oleh pemain dari daerah Pontian. Kini Johor Bahru menyamakan kedudukan dengan mata 4 sama. Nampaknya pemain Johor Bahru berjersey 11 akan membuat servis, iaitu Yap Zuan Cheng. Ketika ini referee cuba mententeramkan barisan para penyokong kedua-dua pasukan. Servis dilakukan. Okey, diangkat oleh setter dan satu serangan mudah dikembalikan oleh Johor Bahru dan satu serangan pantas quick spike yang dilakukan di tengah-tengah gelanggang oleh daerah Johor Bahru membuahkan hasil dengan mata kedudukan 5-4. Servis oleh player nombor 11 Johor Bahru. Terus serangan tetap. Markah diberikan, mata diberikan untuk pasukan Pontian, sekaligus menjadikan mereka 5 sama. Servis dilakukan oleh player nombor 8 Neo Kim An dari Pontian. Sambut markah diberikan, mata diberikan untuk pasukan Johor, mendahului pasukan Johor dengan kutipan mata 6-5. Dan jika kita dapat saksikan, kebanyakan serangan daripada daerah Johor Bahru menggunakan medium dan quick spike yang dijana di tengah-tengah gelanggang, dan juga dari daerah Pontian banyak menggunakan open spike ataupun serangan daripada luar gelanggang dan juga dari bahagian tepi. Dan kini mata terikat 6 sama. Johor sedang menguasai dan satu spike mudah dan gagal dikembalikan oleh daerah Pontian. Kini pemain Johor Bahru berkedudukan 7-6. Pemain berjersey nombor 5 Kok Yi Zhang akan melakukan servis. Diumpan oleh Pontian, di tapping dan ditipu. Masih lagi dalam permainan. Dan satu serangan pantas lagi daripada daerah Johor Bahru membuahkan hasil dengan mata 8-6. Nampak gayanya hampir kesemua mata yang berjaya dikutip oleh pasukan Johor Bahru adalah daripada serangan pantas yang dilakukan oleh spiker Johor Bahru. Dan Johor Bahru berjaya mengutip satu lagi mata dan sekaligus menjadikannya 9-6. Pontian 6, Johor Bahru 9. Servis oleh player nombor 5 Kok Yi Xiang. Open tetapi tidak berjaya disambut, menjadikan Johor Bahru 10, Pontian 6. Mampukah Pontian bangkit kembali dan menyamakan kedudukan mata? Kita saksikan. Libero untuk pasukan Johor Bahru. Sekali lagi Pontian tidak berjaya mengekalkan mata, sebaliknya menyebabkan Johor Bahru mendahului 11-6. Dan dapat kita lihat ketika ini pasukan Pontian terpaksa menggunakan time out yang pertama, iaitu selama 30 saat time out telah pun akan diberikan kepada Pontian untuk mententeramkan barisan pemain dan menjana strategi baru bagi memastikan mereka kembali on track
dan dapat bersaing dengan daerah Johor Bahru dalam set yang pertama ini. Secara kasarnya kita dapat lihat pemain Johor Bahru berjaya mengaplikasikan segala kemahiran yang mereka ada untuk separuh masa pertama dalam set yang pertama ini. Dan kedudukan mata ketika ini adalah 11-6 dan ketika ini kita dapat lihat Johor Bahru berjaya mengawal segala keadaan. Dan Pontian perlu bekerja lebih keras untuk kembali bersaing dan memastikan mereka membawa pulang kejohanan pada tahun ini. Time shot pertama dia berpontian saudara tadi. Time shot pertama dia berpontian sebentar tadi. Servis yang dilakukan oleh Johor Bahru disambut oleh pasukan Pontian. Masih lagi mata untuk pasukan Johor Bahru. Untuk makluman para penonton yang sedang menonton siaran langsung, Austin Tung Wai Kit dari pasukan Pontian juga merupakan salah seorang daripada pemain MSSM yang merupakan ayam tambatan untuk pasukan Pontian. Kedudukan mata terkini 12-6. Diblok oleh pasukan Johor Bahru. Open tidak tertipu di hadapan di front line. Cubaan dilakukan masih lagi oleh Austin sebentar tadi. Dan Johor Bahru berjaya mencuri satu lagi mata menjadikan 13-6. Kita dapat lihat bahawa setter Johor Bahru yang berjersey nombor 1 itu, iaitu Aaron Kwan Jinhui, beberapa kali berjaya mencuri melalui set yang telah berjaya ditolak terus ke sebelah. Dan ini merupakan kali ketiga beliau membuat demikian, dan mata terus meningkat bagi daerah Johor Bahru. Jadi setter merupakan salah satu aset penting kepada pasukan, merupakan aset yang menjadi perancang segala strategi dan juga serangan yang perlu dilakukan. Namun servis dari Johor Bahru tersangkut dan kini servis berpindah tangan kepada daerah Pontian dengan mata 7-14. Pemain berjersey nombor 5 Chok Jun Hing akan melakukan servis. Bola open dan nampaknya no spike diberikan kepada pemain Johor Bahru dan mata bertambah bagi daerah Pontian. Masih lagi servis oleh pasukan Pontian. Pemain bernomor 5 Cho Jun Hing. Servis out. Johor Bahru 15, Pontian 8. Servis untuk pasukan Johor Bahru akan dilakukan oleh player bernomor 8 Lovation, juga out, menjadikan kedudukan mata 15-9. Kita saksikan servis yang akan dilakukan oleh player Pontian, player bernomor 10 Lai Zishun. Itu dia servis disambut oleh Ibero, setter dan out, sekaligus menjadikan Pontian 10 mengejar Johor Bahru yang berjaya mengutip 15 mata. Jumlah mata untuk set ini ialah 25. Kita akan bermain 5 set best of 5. Servis oleh player nombor 10. Covering yang tidak cukup, kurang cantik di situ, menyebabkan pasukan Pontian kehilangan mata. Pasukan Pontian tidak berjaya mendapatkan sebarang mata, manakala Johor Bahru 16, Pontian 10. Kini mata meningkat bagi daerah Pontian dengan kedudukan 11-16 dan pemain berjersey 12 akan melakukan servis. Chan Si Ching. Mari kita lihat servis yang dilakukan oleh Chan Si Ching. Libero mengangkat bola open
Satu spike dilakukan oleh Johor Bahru dan batal diberikan kepada pemain dari daerah Pontian akibat menyentuh net ketika melakukan blocking terhadap serangan Johor Bahru. Ketika ini servis berada di tangan Johor Bahru. So yang akan melakukan servis adalah pemain berjersey nombor 1 iaitu setter pasukan Johor Bahru, iaitu Aaron. Dan bermakna Aaron adalah setter back sekarang ni. Bola keluar daripada Aaron dan mata bertukar menjadi 12-17 kepada daerah Johor Bahru, daerah Pontian. Pemain nombor 4 melengkapi Muhammad Fahad. Middle spike, open spike dan berjaya ditampan oleh pemain daerah Pontian. Mata meningkat menjadi 13-17. Kita masih lagi bersama Muhammad Fahad, player nombor 4 pasukan Pontian. Dia akan melakukan servis. Keadaan agak tenang di Dewan 1 UTM Skudai. Servis open dan out, memberikan mata untuk pasukan Pontian. Pontian mengejar dengan kutipan mata 14 manakala Johor Bahru 17. Masih lagi out, 3 kali berturut out untuk 3 mata ya. Kita lihat keadaan. Times out. Mata pasukan Pontian 15 manakala Johor Bahru 17. Kita dapat lihat pemain Johor Bahru mengambil time out untuk memberikan sedikit ketenangan kepada pemain mereka. Nampaknya jurulatih Johor Bahru sedang merancang perubahan strategi seterusnya untuk memastikan Johor Bahru kembali dan terus mendahului agar tidak dikejar oleh daerah Pontian. Dan pemain-pemain kembali masuk ke gelanggang. Masa untuk rehat 30 saat telah pun tamat. Dan masih lagi servis di tangan Muhammad Fahad, pemain daerah Pontian yang berjaya mengejar, membawa pasukan Pontian mengejar daerah Johor Bahru. Okey, nampaknya bola mudah. Satu bola open. Okey, Pontian. Bola tapping, setter Johor Bahru, libero Johor Bahru mengangkat. Kini di tangan Pontian. Dan satu spike yang begitu power dilakukan oleh pemain dan perancang utama daerah Pontian yang diberi nama Austin Takwe Kit. Austin merupakan pemain yang begitu berpengalaman. Beliau beberapa tahun berada dalam pasukan MSS Johor ke peringkat kebangsaan dan merupakan pemain yang berharga bagi daerah Pontian. Bola telah berjaya diselamatkan dan kini berada pada pasukan Johor Bahru dan out. Kedudukan mata 17 sama. Masih lagi bersama Muhammad Fahad, namun servis yang diberikan out keluar menjadikan Johor Bahru 18, Pontian 17. Servis oleh player nombor 11. Open dan out, menjadikan Pontian 18. Manakala Johor Bahru turut berkongsi masa yang sama, iaitu 18 sama. Siapakah yang akan mendahului untuk set pertama ini? Agak sukar untuk kita tentukan sekarang. Tidak dapat diramal.
touch net oleh pasukan Pontian. Markah diberikan untuk pasukan Johor Bahru 19-18. Memang betul kata sahabat saya Cik Kamal, memang agak sukar kita nak tentukan siapakah yang bakal memenangi set yang pertama ni kerana kedudukan mata yang agak rapat di antara kedua-dua pasukan. Ini adalah satu persaingan yang sihat untuk pembangunan bola tampar di negeri Johor ini. Dan satu spike lagi berjaya yang dilakukan oleh daerah Pontian gagal mendatangkan mata kepada mereka. JB menguasai servis ketika ini. Bola berada di pertahanan JB. Satu spike. Bola dalam keadaan kelang kabut, dihantar melepas di jari, berada di tengah Pontian. Dan satu spike yang begitu power gagal diselamatkan oleh daerah Johor Bahru, memberikan mata 19-20 kepada daerah Pontian. Kini pemain berjersey 11 Austin, anak emas daerah Pontian, melakukan servis. Berjaya diangkat oleh daerah Johor Bahru. Satu dummy dan bola keluar. Mata berubah lagi. Kini Pontian 20, Johor Bahru 20. Siapakah yang akan menang set pertama? Sama-sama kita tunggu dan lihat. Jika kita saksikan Austin untuk permainan sebelum ini, beliau sangat terkenal dengan jump service. Tapi kali ini masih belum lagi menampakkan kebolehan beliau untuk jump service. Mungkin sebentar lagi bola out, touch out oleh player nombor 11 Austin Tung Wai Kit, iaitu ketua untuk pasukan Pontian. Kedudukan masa semasa 20-21. Johor Bahru 21 dan Pontian 20. Berjaya di blok. Satu lagi spiking daripada nombor 11 Austin, sekaligus menjadikan kedudukan mata 21 sama. Servis oleh player nombor 5 Chok Jun Hing, disambut cantik. Mampukah diselamatkan oleh pasukan Johor Bahru? Kini kedudukan mata diberikan untuk pasukan Johor Bahru, out sebentar tadi. Bola di tengah Pontian. Satu clear ball dilakukan oleh Pontian. Open spike dan bola masuk ke jaring. Mata menjadi 22 sama. Johor Bahru 22, Pontian 22. Dan kini servis di tangan Pontian. Pemain berjersey 10 Lai Zi Shun akan melakukan servis. Nampaknya para pemain agak berhati-hati dan tidak mengambil risiko untuk melakukan jump serve. Kebanyakannya melakukan jump float serve sahaja. Dan bola sekali lagi gagal melepas di jaring dan servis berpindah tangan kepada daerah Johor Bahru. Pemain berjersey nombor 2 Eng Wei Hang melakukan servis. Eng Wei Hang merupakan pemain setter yang berasal dari daerah Johor Bahru dan kini beliau telah berpindah posisi kepada attacker ataupun spiker. Satu servis yang menarik. Bola open dan bola ditampar keluar. Satu spike keluar dari daerah Pontian dan nampaknya Pontian mengambil time out yang kedua ketika mata terikat 24-22. Satu lagi mata akan menjadikan Johor Bahru mendahului untuk set pertama, manakala untuk pasukan Pontian lagi 3 mata.
Times out kedua untuk Pontian. JB telah mengambil satu times out sahaja. Sebenarnya agak sukar untuk kita tentukan siapakah yang akan mendahului untuk set pertama kerana sedikit kesilapan sahaja ya akan menyebabkan pasukan Johor Bahru mendahului untuk set pertama. Jadi Pontian harus lebih berhati-hati. Dari segi teknikal, pada pandangan saya kedua-dua pasukan mempunyai kemahiran yang agak sama, mempunyai player spiker masing-masing, tetapi kesilapan yang akan menyebabkan pasukan Pontian tewas untuk kepada Johor Bahru untuk pusingan pertama. Adakah Pontian akan bangkit? Kita saksikan. Dia dan berjaya disambut. Keadaan agak cemas di sini sebenarnya. Satu mata untuk Pontian. Pontian 23, Johor Bahru 24. Servis akan dilakukan oleh player nombor 12 Chan Si Chin yang juga merupakan setter untuk pasukan Pontian. Itu dia. Dan spiking yang cantik sekaligus menjadikan Pontian 24 dan Johor Bahru 24. Ya tuan-tuan dan puan, kita dapat lihat kedudukan yang begitu kritikal kepada pemain dan juga jurulatih ketika ini, iaitu mata 24 sama di tangan, dan Johor Bahru berjaya mendapatkan mata ke-25. Hanya satu mata lagi bagi daerah Johor Bahru. Ya, okey, kedudukan mata ketika ini 25-24, Johor Bahru di mata akhir. Game point for Johor Bahru. Adakah ia berjaya dilaksanakan ataupun kita lihat mata terus diikat? Diangkat oleh libero Johor Bahru. Satu tampanan dilakukan oleh pemain Pontian dan satu lagi spike diangkat oleh pemain Pontian. Austin melakukan spike, masuk bola dalam dan mata terikat 25 sama. Oh my god, this is really happening in the UTM Sports Hall Johor Bahru. We are having a very good game between Pontian and JB. 25. Satu bola clear dari Johor Bahru. Dan satu spike kencang daripada Austin memberikan mata ke-26. Times out kedua telah diambil oleh pasukan Johor Bahru. Kedudukan mata terkini Pontian 26, Johor Bahru 25. Satu mata lagi untuk Pontian bagi mendahului set pertama, manakala dua mata untuk pasukan Johor Bahru untuk mendahului set ini. Agak sukar diramal ya sebenarnya. Sebentar tadi Johor Bahru mendahului 24-20 dalam sekelip mata ya, dalam sekelip mata ya. Pontian kini telah mendahului dan berada pada kedudukan mata 26, manakala Johor Bahru 25. Kelihatan para pemain telah berada dalam gelanggang. Semestinya tekanan yang tinggi untuk kedua-dua pasukan. Servis disambut oleh libero. Harus lebih berhati-hati sebenarnya. Pontian kelihatan tenang dan markah diberikan untuk pasukan Pontian, menjadikannya Pontian 27 manakala Johor Bahru 25. Pontian mendahului set ini. Ya tuan-tuan dan puan, perlawanan di set yang pertama telah pun berakhir, di mana Pontian telah pun mendahului daerah Johor Bahru dengan kedudukan mata 27-25.
walaupun pada satu ketika kita dapat melihat Johor Bahru mendahului dan berada di hadapan dan hampir berada di penamat, namun Pontian telah pun bangkit menyamakan kedudukan dan terus memintas dan terus menamatkan perlawanan dengan mata 27-25. Kita nantikan perlawanan disambung di set yang kedua sebentar lagi. Sambil menyaksikan set kedua, kita tonton kembali ulang tayang untuk set pertama. Bagaimana kedua-dua pasukan kehilangan dan juga mendapatkan mata. Itu dia spiking daripada Austin yang cukup bertenaga. Austin sekali lagi. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama untuk set kedua. Johor Bahru 25, Pontian 27 sebentar tadi. Mendudukan Pontian pada mendahului kejohanan kejohanan MSSJ 2020 untuk tahun ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, sementara kita menunggu bermulanya set yang kedua, mari kita lihat barisan pemain yang telah pun dibariskan oleh daerah Johor Bahru, iaitu pemain berjersey nombor 1 Aaron Kwan Jun Wei, berjersey nombor 2 Eng Wei Hang, nombor 3 Eng Shu Zhang, nombor 4 Ho Jun Hui yang juga merupakan kapten, yang kelima Ko Yi Ziang, yang keenam Chia Kai Guang, yang ketujuh Lau Chi Sin, yang ke-8 Le Wei Chun, yang ke-9 Wong Yi Zi, yang ke-10 Chai Jun Yun, yang ke-11 Yap Zuan Cheng, dan yang ke-12 Teng Cheng Zun. Manakala barisan pemain Pontian terdiri daripada Daniel Benjamri, Terry Ang Yuan Ting, Muhammad Zulkarnain, Muhammad Farhad, Chok Jun Hing, Faris Aizat, Kelvin Tay, Nyo Kin An, Muhammad Ifzan, Lai Zishun, Austin Tak Wei Ki dan Chan Si Chin. Begitulah ke-12 pemain yang membarisi kedua-dua pasukan. Bermula set yang kedua dengan mata 0-0 dan satu serangan pantas daripada daerah Johor Bahru memberikan mata 1-0. Kita sedang menantikan permainan hebat yang mungkin akan dipaparkan oleh player nombor 8, player nombor 6, player nombor 2 dan player nombor 5 dari pasukan Johor Bahru, yang masing-masing merupakan spiker yang agak terkenal. Johor Bahru masih lagi mengutip mata, menjadikannya 2 dan Pontian 0. Servis dilakukan oleh player nombor 1 Aaron, tidak melepasi net. Cubaan yang dilakukan oleh player nombor 4 Muhammad Fahad gagal. Johor Bahru 3, Pontian 0. Masih lagi servis oleh Aaron, disambut oleh Fahad dan open oleh Austin. Kita lihat aksi kedua-dua pasukan. Mata diberikan untuk pasukan Johor Bahru. Nampaknya servis Aaron ditujukan kepada pemain Pontian berjersey nombor 4, iaitu Muhammad Fahad, dan banyak kali membuahkan hasil. Dan kini mata telah pun berubah menjadi 5-0. Nampaknya strategi yang dipilih oleh Aaron memberikan hasil kepada MSSDJB. Nampak gaya. Kembali kita lihat servis straight ke arah player nombor pemain di belakang pula, iaitu pemain berjersey nombor
Nombor Austin yang gagal mengembalikan bola. Dan kini mata 6-0, Johor Bahru mendahului di set yang kedua. Setelah Pontian memenangi set yang pertama, kini JB berada di mata 6-0 di set yang kedua. 30 saat masa diberikan untuk time out yang pertama yang diambil oleh MSSD Pontian. Nampaknya masa time out telah pun habis. Kedua-dua pasukan diminta masuk ke gelanggang. Masih lagi Aaron melakukan servis. Pemain berjersey nombor 1, straight line service, gagal lagi dikembalikan oleh pemain-pemain Pontian. Mata 7-0. Servis masih lagi di tangan Aaron. Dengan kutipan mata semasa ialah 7-0. Sudah servis namun out. Johor Bahru 7, Pontian 1. Johor Bahru mendahului dengan agak pantas sebenarnya untuk pusingan kali ini. Servis akan dilakukan oleh player 12 Chan Si Chin. Dia servis. Mungkinkah berjaya diselamatkan? Itu dia. Dikembalikan oleh libero dari pasukan Johor Bahru dan satu kickball yang diberikan oleh pasukan Pontian. Menjadikan Pontian 2, Johor Bahru 7. Kita masih lagi bersama Chan Si Chin dari pasukan Pontian. Servis dari player nombor 11 Johor Bahru. Spiking daripada player nombor 11 Yap Xuan Cheng. Dan servis juga dilakukan oleh beliau sebenarnya, Yap Xuan Cheng. Hampir tidak melepasi, namun begitu sedikit daya ya menjadikan bola itu melepasi dan jatuh di gelanggang Pontian, dan Pontian tidak berjaya menyelamatkan bola tersebut, sekaligus menjadikan Johor Bahru 9, Pontian 2. Berdasarkan pengalaman saya sebagai jurulatih selama ini, jika kedudukan mata 9-2 seperti ini, hampir pasti Johor Bahru akan memenangi perlawanan ini. Namun tiada yang mustahil dalam perlawanan bola seperti ini, kerana bola itu bulat, apa saja boleh berlaku, dan keinginan pasukan Pontian untuk memenangi pasti akan menjadi satu masalah kepada Johor Bahru yang mana mereka terpaksa hadapinya hari ini. Satu lagi serangan pantas daripada Johor Bahru di tengah-tengah gelanggang. Okey, ini adalah salah satu strategi yang amat berkesan yang dipilih oleh MSSD Johor Bahru dengan melakukan serangan pantas dari tengah, kerana di situ merupakan satu kekurangan bagi daerah Pontian. Dan manakala daerah Pontian pula memilih untuk melakukan serangan-serangan secara terbuka dari tepi gelanggang dengan begitu power, dengan begitu kuat dan padu, dan membuat hasil. Satu lagi serangan bola pantas daripada tengah. Bola tapping, libero mengangkat Johor Bahru. Satu serangan open, bola dinaikkan oleh Pontian. Libero Johor Bahru mengangkat, bola open. Okey, satu lagi spike diangkat oleh libero. Bola diangkat oleh Pontian, open spike dan gagal ditampan oleh pemain Johor Bahru. Itulah yang saya maksudkan. Apabila Pontian menyerang, mereka menyerang secara terbuka dari tepi gelanggang dengan bola-bola yang kuat dan padu. Dan apabila Johor Bahru melakukan serangan, mereka menyerang dari tengah dengan bola-bola yang very cepat dan pendek. Kini pemain berjersey nombor 10 melakukan servis. Bola ditampan oleh Pontian, dinaikkan oleh Pontian, open spike Austin, dinaikkan oleh pemain Johor Bahru, dinaikkan oleh pemain Pontian. Satu lagi serangan open dan ditampan ketika menolak bola tersebut.
mata untuk Johor Bahru. Menjadikan kedudukan mata 11-4. Johor Bahru mendahului dengan 11 mata, manakala Pontian 4. Servis akan dilakukan oleh pemain Johor Bahru, pemain nombor 5, Kok Yi Siang. Kita saksikan servis Kok Yi Siang. Itu dia servis yang disambut oleh libero. Satu lagi spiking oleh Austin. Namun tidak cukup pantas, pergerakan yang tidak cukup pantas menyebabkan pasukan Johor Bahru tidak berjaya untuk menaikkan bola tersebut dan membolehkan Pontian untuk mengutip satu lagi mata. Sekarang Austin akan melakukan servis. Oh tidak, change player. Terry masuk manakala Austin keluar. Dan servis akan dilakukan oleh Terry Ang Yuan Ting yang berumur 16 tahun dari Sekolah Menengah Pechun Persendirian Pontian. Itu dia oleh setter dan dikembalikan oleh pasukan Pontian. Pontian 6, Johor Bahru 11. Pemain Pontian kelihatan agak tenang sebenarnya, tidak menampakkan sebarang reaksi. Ketenangan semasa bermain sangat penting supaya boleh menyusun strategi dan bola boleh dikembalikan dalam keadaan yang diingini. Disambut oleh libero dan dihantar kembali oleh Chan Si Chin. Out, bola out. Mata untuk pasukan Pontian 7 dan Johor Bahru 11. Nampaknya pasukan Pontian sedang cuba mengejar MSS di Johor Bahru yang pada satu ketika mendahului mereka dengan begitu selesa 9-2, dan kini mata telah meningkat menjadi 7-11. Tiada tanda-tanda kegugupan ditunjukkan oleh pemain Pontian. Mereka tenang saja mengikut rentak perlawanan dan meneruskan permainan. Satu lagi mata untuk Pontian, bola mudah, dan Johor Bahru meminta timeout untuk memberikan ketenangan kepada pemain mereka dan merancang strategi seterusnya. Kini mata 8-11. Nampaknya tiada lagi keistimewaan buat Johor Bahru yang pada satu ketika mendahului dengan begitu selesa. Seperti mana yang saya katakan pada awal tadi, kalau berdasarkan pengalaman saya, pemain yang mendahului dengan begitu jauh pasti akan memenangi set tersebut. Namun tiada yang mustahil, kerana bola itu bulat dan ini telah pun berlaku. Telah pun ditunjukkan oleh daerah Pontian bahawa mereka berjaya mengejar dan menghampiri MSS di Johor Bahru dengan mata 8-11. Hanya memerlukan 3 mata sahaja lagi. Pemain berjersey nombor 2 yang menggantikan Austin masih lagi membuat servis, iaitu Terry Ang Yuan Ting. Servis dilakukan dan bola keluar. Inilah masalah yang biasanya dihadapi jurulatih apabila pasukan lawan meminta timeout. Pemain yang melakukan servis selepas itu, yang sebelum ini melakukan servis, akan melakukan servis yang keluar dan sebagainya. Pemain gagal mengekalkan momentum untuk terus melakukan servis dengan baik. Satu lagi spike diangkat oleh libero Pontian. Open spike ditampan, diangkat, ditolak melepasi net. Satu tolakan yang gagal dicapai lengkap, di-spike oleh pemain daerah Pontian. Mata meningkat kepada 9-12.
Nampaknya pemain Pontian menunjukkan keyakinan mereka bahawa mereka mampu untuk mengejar pasukan Johor Bahru. Untuk makluman para penonton semua, sebenarnya pasukan Pontian merupakan pasukan baharu yang tampil untuk pusingan akhir bola tampar lelaki bawah 18 tahun. Kini kita saksikan mata diberikan untuk pasukan Johor Bahru 13-9. Manakala pasukan Johor Bahru memang sudah terkenal sebagai pasukan yang agak kuat untuk permainan bola tampar MSSJ di peringkat negeri Johor ini. Servis akan dilakukan oleh pemain nombor 2 dari Johor Bahru, Eng Wei Hang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Mutiara Rini 2. Eng Wei Hang juga merupakan pemain pilihan untuk pasukan Johor Bahru dengan prestasi dalam spiking yang agak baik. Adakah jump serve akan dilakukan oleh Wei Hang? Tidak. Itu dia servis yang tidak berjaya disambut oleh Pontian. Cuba diselamatkan tetapi gagal. Sekali lagi kita bersama Eng Wei Hang. 14-9 Johor Bahru 14. Dia servis dan dikembalikan oleh Pontian. Agak mudah sebenarnya. Disambut kembali, namun berjaya di blok. Lagi sekali berjaya, dihantar kembali ke pasukan Johor Bahru. Siapakah yang akan mendapatkan mata untuk kali ini? Mata diberikan untuk pasukan Pontian. Touchnet. Pasukan Johor Bahru melakukan kesilapan apabila menyentuh net jaring, membolehkan Pontian mengutip satu mata, menjadikannya 10, manakala Johor Bahru 14. 4 mata lagi untuk Pontian untuk menyamai pasukan Johor Bahru. Servis akan dilakukan oleh player nombor 8 Neo Kim An. Neo Kim An dari Sekolah Menengah Pei Chun Persendirian, namun out. Johor Bahru 15 manakala Pontian 10. Dan servis akan dilakukan oleh Aaron Kwan Jien Hui. Cuba disambut oleh player nombor 8 namun gagal. Touch out. Sekali lagi kita bersama Aaron yang akan melakukan servis untuk pasukan Johor Bahru. Kedudukan mata terkini 16-10. Itu dia dikembalikan kepada pasukan Johor Bahru. Sambut dan spike dan in. Satu lagi mata untuk pasukan Johor Bahru 17 manakala Pontian 10. Nampaknya kali ini Aaron memilih untuk melakukan servis bersilang, bukan lagi servis straight, dan nampaknya strategi Aaron agak berkesan. Ini menunjukkan Aaron merupakan seorang pemain yang agak pintar melakukan servis-servis beliau, kerana servis-servis beliau mendatangkan banyak mata kepada daerah Johor Bahru. Mata meningkat 18-10 dan kini Pontian terpaksa meminta time out. 30 saat diberikan kepada kedua-dua pasukan. Pontian telah pun mengambil 2 time out nampaknya. Baiklah, MSSD Johor Bahru dan MSSD Pontian adalah kedua-dua pasukan yang merupakan finalis baru pada tahun ini. Yang mana pada tahun-tahun sebelum ini, pada tahun lepas, pasukan Muar dan juga Batu Pahat merupakan finalis. Dan kejuaraan pada tahun lepas dimenangi oleh daerah Muar. Pada tahun sebelumnya juga Muar dan Batu Pahat berada di final dan telah pun dimenangi oleh Muar juga. Dan pada tahun 2018 Muar dan Batu Pahat juga
merupakan finalis dan dimenangi oleh daerah Batu Pahat. Jadi Johor Bahru dan Pontian merupakan kedua-duanya bersaing untuk menjadi juara buat kali ini sebagai juara baru. Nampaknya berjaya ditampan oleh Pontian, mata 11-18. Okey, kini Pontian memasukkan ayam tambatan mereka iaitu Austin, pemain berjersey 11 menggantikan pemain berjersey nombor 2. Pontian melakukan servis. Settle dan gagal ditolak kemas oleh pemain Johor Bahru, 12-18. Nampaknya kemasukan Austin bagaikan ada satu aura yang membuatkan pemain-pemain daerah Johor Bahru gentar dengan kehadiran beliau. Jadi ini adalah satu masalah kepada daerah Johor Bahru dan mereka perlu atasi untuk terus mengekalkan momentum dan memenangi perlawanan set ini. Satu tapping dengan oleh Johor Bahru, settle dan berjaya ditolak oleh Austin, pemain utama MSSD Pontian, dengan mata 13-18. Kini Austin bersama rakan sepasukannya sedang berusaha untuk mengejar. Itu dia sparking yang dilakukan oleh pasukan Johor Bahru, disambut kemas oleh pasukan dari Pontian. Spike lagi dan gagal diselamatkan oleh pasukan Pontian, menyebab sekaligus Johor Bahru 19, Pontian 13. Servis dilakukan oleh player nomor 11 dari pasukan Johor Bahru, Yap Xuan Cheng. Disambut oleh libero, ditolak oleh setter. Itu dia spiking sekali lagi. Johor Bahru 20, Pontian 13. Berkemungkinan Johor Bahru akan memenangi untuk set kedua. Berkemungkinan sahaja, namun begitu apa-apa pun mungkin berlaku pada saat-saat terakhir. Masih lagi servis dengan player nombor 11. Disambut di side dan di spike, namun berjaya di block. Cowering yang agak lemah menjadikan pasukan Pontian kehilangan satu lagi mata dan Johor Bahru mendahului dengan tambahan satu mata, 21-13. 4 mata lagi untuk Johor Bahru memenangi set kedua. Kita lihat performance yang diberikan oleh kedua-dua pasukan. Ditolak oleh pasukan Pontian, diangkat di set dan di spike, manakala di blok kembali. Mata untuk pasukan Johor Bahru 22 dan Pontian 13. 3 mata lagi untuk Johor Bahru, manakala Pontian 12 mata. Nampaknya Johor Bahru agak selesa mendahului Pontian ketika ini. Mata agak jauh, namun bola yang dilakukan dan ditampar oleh spiker Pontian masih lagi keluar dan gagal masuk ke gelanggang Johor Bahru. Mata meningkat 23-13. It almost to the end for the second set. Bola diangkat oleh Johor Bahru dan bola yang belum melepasi jaring namun telah ditampan oleh pemain Pontian, memberikan mata akhir buat MSSD Johor Bahru 24-13 untuk mengambil set kedua dan mengikat Pontian dengan mata 1 sama. Apakah berjaya? Ya, itu dia. Johor Bahru berjaya mengikat Pontian dengan 1 set berbalas 1 set. Nampaknya kedua-dua pasukan tidak menyerah begitu mudah dan terus bersaing, mungkin sampai ke set yang kelima. Till then,
We have to wait for a while and stay tuned. Kita saksikan ulang tayang untuk set kedua. Jika sebentar tadi ya, Pontian 27, Johor Bahru 25, manakala untuk set kedua Johor Bahru 25 dan Pontian 13. Perbezaan mata yang agak ketara. Dapatkah Pontian mengejar kembali untuk pusingan ketiga, set ketiga? Satu persoalan yang agak sukar untuk dijawab sekarang sambil menantikan set ketiga. Makan itu dia. Sekejap lagi kita akan menyaksikan set ketiga kejohanan bola tampar MSSJ 2020 yang akan berentak untuk kedudukan juara ialah pasukan Johor Bahru dan pasukan Pontian lelaki bawah 18 tahun. Berjersey merah pasukan Pontian, manakala berjersey biru gelap ialah pasukan Johor Bahru. Jika pasukan Johor Bahru berjaya mendapat juara untuk tahun ini, ini bermakna Johor Bahru kembali juara setelah 3 atau 4 tahun tidak menjuarai lelaki 18 tahun bola tampar MSSJ. Kelihatan para pemain telah mengambil tempat di gelanggang. Servis akan dilakukan oleh pasukan Johor Bahru. Oleh player nombor 2 Eng Wei Hang. Disambut, ditolak dan ditolak ke pasukan Johor Bahru. Itu dia. Kesilapan di situ, agak perlahan untuk backline, covering yang tidak kemas. Satu mata untuk Johor Bahru, Pontian kosong. Johor Bahru mendahului dan servis masih lagi dilakukan oleh Eng Wei Hang. Itu dia spiking 2 kali berturut-turut yang dilakukan oleh Austin, membuahkan hasil apabila Pontian berjaya mendapatkan satu mata. Satu sama Pontian Johor Bahru. Dan servis akan dilakukan oleh Muhammad Fahad. Kini servis akan dilakukan oleh pemain Pontian berjersey nombor 4 Muhammad Fahad. Ketika ini kedua-dua striker utama setiap pasukan berada di hadapan. Austin berada di hadapan. Bola tangan tersentuhkan. Itulah yang dikatakan oleh pengadil melalui isyarat yang telah pun ditunjukkan. Walaupun spike itu berjaya dilakukan, namun pemain tersebut batal
Austin yang melakukan spike tersebut. Bola dalam. Satu lagi mata. Okey, kali ini daripada Aaron. Inilah dia pemain yang saya sering katakan tadi, setter Johor Bahru, pemain yang bijak melakukan servis, yang banyak menghasilkan mata-mata melalui servis beliau. Satu cross court spike daripada Aaron, daripada Austin, pemain Pontian, anchor pasukan Pontian, anak emas Pontian, bintang ataupun permata bagi daerah Pontian dalam permainan bola tanpa. Dan satu lagi servis keluar daripada daerah Pontian. Kini servis berpindah tangan. Nampaknya pemain utama Johor Bahru telah masuk ke gelanggang, iaitu Le Wei Chun. Satu tampanan diangkat dan ditampan kemas oleh sub pasukan Johor Bahru, membuahkan hasil 5-2. Ketika ini, dan mata bertambah kepada Pontian dengan satu tolakan mudah ke tengah-tengah gelanggang dan gagal dikembalikan. Okey. Austin melakukan servis. Seperti kata rakan saya juga, Austin memang terkenal dengan jump serve. Tapi nampaknya kali ini beliau memilih untuk berhati-hati dan tidak melakukan jump service dan hanya memilih untuk float serve. Inilah yang berlaku apabila orang belakang cuba melakukan lompatan dalam zon serangan ataupun zon hadapan, dan akhirnya menyebabkan perlawanan terpaksa dibatalkan. Libero, satu spike di tengah-tengah. Okey, gagal di spike kemas oleh Eng Wei Hang dan memberikan mata keempat kepada MSSD Pontian. Kini Pontian cuba merapatkan kembali kedudukan. Servis di tangan pemain berjersey nombor 5, Chok Jun Hing. Mari kita lihat. Gagal diangkat oleh libero dan memberikan mata yang ke-6. Mata yang ke-5. Maaf. Kita masih bersama pasukan Pontian. Servis yang akan dilakukan oleh Chok Jun Hing dari Sekolah Menengah Pei Chun Persendirian. Servis yang dilakukan oleh beliau diangkat oleh pasukan diangkat oleh libero. Cuba dikembalikan tetapi telah diblok oleh Austin. Kita masih bersama pasukan Pontian. Chok Jun Hing 6 sama. Itu dia servis dan diangkat, diset dan bola out. Times out telah diminta oleh pasukan Johor Bahru. Times out pertama untuk set ketiga. 30 saat yang akan digunakan oleh jurulatih untuk memberikan sedikit nasihat supaya mereka memperbaiki teknik permainan agar mereka boleh mendapatkan lebih banyak mata dan mengurangkan kesilapan yang telah dilakukan dalam permainan sebelum ini. 6-7 Pontian 7, Johor Bahru 6. Pontian mendahului. Mungkinkah set ini akan menjadi milik Pontian? Agak sukar untuk diramal, tapi sama-sama kita tunggu dan kita saksikan. Kelihatan para pemain telah berada di dalam gelanggang. Masih lagi servis bersama
Cho Jun Hing. Itu dia. Agak mudah, tolakan yang mudah dilakukan. Dan jatuh tepat di hadapan Austin, namun gagal diselamatkan. Berpindah tangan kepada Johor Bahru. Johor Bahru 7, Pontian 7. Servis akan dilakukan oleh Kok Yi Siang. Malangnya out. Pontian 8, Johor Bahru 7. Kini kita akan berpeluang untuk menyaksikan servis yang akan dilakukan oleh pemain nombor 10, Lai Zisun. Servis dilakukan oleh Pontian. Libero Johor Bahru mengangkat satu spike dan bola ditampan keluar oleh bloker Pontian, memberikan mata kepada Johor Bahru. Kini pemain JB nombor 8 Le Wei Chun akan melakukan servis. Dan sekali lagi bolanya keluar, memberikan mata berpindah tangan kepada Pontian 9-8. Pemain berjersey 12 Pontian akan melakukan servis. Tang Chun Cheng Zing dan juga setter libero JB mengangkat satu bola shoot di penjuru kiri gelanggang, memberikan mata kepada daerah Johor Bahru 9 sama. Wei Hang membuat servis. Bola diumpan oleh Austin. Satu spike power oleh Austin dan namun berjaya ditampan kemas oleh kapten pasukan Johor Bahru iaitu Kai Guang. Kini Wei Hang masih lagi dengan servis. Bola keluar dan mata terikat 10 sama. 10 di tangan Johor Bahru, 10 di tangan MSSD Pontian. Fahad melakukan servis. Libero gagal mengangkat dengan kemas, memberikan mata ke-11 buat MSSD Pontian. Nampaknya Pontian melalui ketika ini. Nampaknya begitu sengit set yang ketiga ini. Kita belum tahu siapakah yang bakal memenanginya. Kita terpaksa tunggu hingga ke penghujung perlawanan. Diangkat tinggi dan gagal diselamatkan oleh pemain daerah Pontian. Salah faham, satu miscommunication between the players make a very unaffordable mistake. Service out. Pontian 12, Johor Bahru 11. Agak sengit kutipan mata, agak rapat. Kini kita saksikan servis yang akan dilakukan oleh Neo Kim An. Begitu cantik disambut oleh libero. Dan open namun gagal diselamatkan oleh Muhammad Fahad. Johor Bahru 12, Pontian 12. Servis oleh Yap Suan Cheng. Itu dia aksi pemain-pemain dari Johor Bahru. Kini di tangan Pontian. Quick ball sebentar tadi, namun berjaya diselamatkan. Sekali lagi open, diselamatkan oleh Fahad. Oke, saksikan. Mampukah? Itu dia. Dikembalikan dan kini bola di gelanggang Pontian. Namun setter agak lambat dan bola yang disambut oleh Neo Kim An juga kurang cantik, menyebabkan Pontian
tidak dapat menyelamatkan bola tersebut, manakala Johor Bahru berjaya mengutip satu lagi mata menjadikannya 13-12. Kita masih lagi bersama Yap Suan Cheng untuk servis dari Johor Bahru. Itu dia open dan out. Sudah yang agak cantik sebenarnya, namun out. Memberi peluang kepada pasukan Pontian untuk mengutip satu mata, dan servis akan dilakukan oleh Kapten pasukan Pontian, Austin Tung Wai Kit dari Sekolah Menengah Pei Chun Persendirian Pontian, yang juga merupakan Kapten. Kita saksikan servis beliau. Itu dia. Satu kutipan mata untuk pasukan Johor Bahru. Johor Bahru 14, Pontian 13. Tidak berjaya diselamatkan, cowering yang kurang cantik di situ menyebabkan Pontian sering kehilangan mata. Servis seterusnya masih lagi di tangan Johor Bahru. Dan mari kita berharap agar pasukan Pontian tidak hilang fokus dan jangan memberikan laluan mudah kepada MS Johor Bahru. Kini servis di tangan Johor Bahru. Straight kepada Muhammad Fahad. Austin melakukan spike. Miscommunication antara pemain nombor 8 dan pemain nombor 4, dan gagal mengembalikan spike mudah yang digunakan oleh spiker Johor Bahru, memberikan mata ke-16 kepada MSSD Johor Bahru. Sama-samalah kita berharap dan berdoa agar kedua pasukan terus fokus, terus memberikan saingan sehingga ke titisan perlawanan yang terakhir, sehingga menjuarai kejohanan pada tahun ini. Baiklah, sementara kita menantikan perlawanan bersambung, 30 saat diberikan pada masa rehat ini. Di sinilah di mana jurulatih perlu menggunakan 30 saat yang singkat ini untuk menenangkan para pemain dan juga mengatur strategi untuk mendapat kembali mata dan seterusnya bersaing pada step-step yang seterusnya. 30 saat ini merupakan masa yang begitu singkat, namun jika diisi dengan pengisian yang bermakna, pasti akan membawa pulangan kepada pasukan masing-masing. Dan juga bilakah waktu time out yang sesuai diambil, itu menjadi satu strategi kepada para jurulatih. Satu spark yang kuat dilakukan oleh Austin dan gagal dikembalikan oleh Johor Bahru. 14-16. Kini Austin berada di belakang. Nampaknya Austin adalah back player ketika ini. Pemain berjersey nombor 5 Pontian akan melakukan servis dengan mata 14-16. Servis dilakukan. Libero JB mengangkat. Sub. Nampaknya bola diangkat ke belakang. Okey, back setter. Backside telah pun di-spike oleh sub, telah masuk di tengah genangan. Bola yang agak sederhana kuat. Nampaknya sesuatu telah diberitahu oleh para pengadil. Para pengadil cuba memindahkan pemain-pemain yang baru sampai dan telah duduk di bahagian bawah. Okey, diharap pemain-pemain yang berada di perkarangan gelanggang lelaki 18 di tengah-tengah UTM Sports Hall arena ini agar tidak mengganggu perlawanan yang sedang berlangsung. Diharap pemain dapat menunjukkan semangat kesukaran yang tinggi dan bertenang. Dan bola dalam. Bola dalam. Jika dilihat daripada kacamata saya pun memang bola itu dalam. Kini mata menjadi 18-14. JB terus mendahului. Satu spike, satu serve. Austin melakukan spike.
libero mengangkat. Nampaknya. Dan lagi satu, spiking mudah, tidak begitu power, tidak begitu laju, tidak begitu kencang, namun memberikan mata bermakna kepada daerah Johor Bahru. Kutipan masa terkini ialah 19:14 dan Pontian berjaya mengutik satu mata menjadikannya 15-19. Pemain pasukan Pontian sebenarnya kelihatan agak keletihan ya, berbanding pada set pertama dan set kedua sebentar tadi. Pertukaran pemain nombor 10 keluar Lai Zishun dan digantikan oleh Terry Ang untuk servis. Sebentar tadi untuk set sebelum ini Terry menggantikan Austin. Servis dilakukan oleh Terry. Itu dia disambut kembali dan dikawal, cover yang cantik dan ditolak ke pasukan Johor Bahru. Set dan Austin satu mata untuk pasukan Pontian 16-19. Pontian kelihatan bangkit 3 mata untuk menyamai kedudukan dengan pasukan Johor Bahru. Servis masih lagi bersama Terry Ang. Kita saksikan sekali lagi daripada Austin. Itu dia aksi Austin, pemain nomor 11 dari Pontian yang menjadi kebanggaan jurulatih pasukan Pontian semestinya, dan Austin juga merupakan seorang pemain MSSM yang mewakili pasukan Johor ke peringkat kebangsaan. Servis dan cheat. Itu dia, cheat ball memberikan mata untuk pasukan Johor Bahru. 20-17. Agak sengit keadaan di Hall 1 UTM Skudai, agak tegang. Kepada para penonton yang sedang menonton siaran secara langsung, sila layari laman Facebook Syok Sport. Sila like, share dan juga berikan komentar. Kedudukan mata terkini 20-17. Servis akan dilakukan oleh Chan Si Chin 12 dari Pontian. Out atau in, kita saksikan. In ball dan memberikan mata kepada pasukan Johor Bahru 21, manakala Pontian 18. Johor Bahru masih lagi mendahului dengan 3 mata. Agak lemah di belakang, sambutan yang dilakukan oleh backline agak lemah, menjadikan Johor Bahru 22, Pontian 18. Time out kedua diminta oleh pasukan Pontian. 3 mata lagi untuk Johor Bahru memenangi set ketiga, manakala Pontian mempunyai 4 mata untuk menyamai mata dengan Johor Bahru. 30 saat yang agak penting agar para pemain kembali tenang. Jika pada set pertama dimenangi oleh pasukan Pontian, set kedua dimenangi oleh pasukan Johor Bahru. Dan kini bersama-sama kita sedang menyaksikan set ketiga untuk kejohanan bola tampar MSSJ tahun 2020 yang bersiaran secara langsung dari Hall 1 UTM Skudai. Kita saksikan servis yang akan dilakukan oleh Eng Wei Hang dari Johor Bahru. Outball memberikan satu kelebihan kepada Pontian 19-22. Kita bersama Muhammad Fahad yang agak cemerlang untuk servis pada set pertama sebentar tadi. Itu dia spiking yang gagal diselamatkan oleh
Chan Si Chin, player nomor 12 Pontian. 2 mata lagi untuk Johor Bahru. Pontian 19. Mampukah Pontian memenangi set ini? Out, touch out, memberikan kelebihan kepada Pontian 20-23. Servis akan dilakukan oleh Neo Kim An. Dua mata untuk pasukan Johor Bahru. Itu dia. Out. Agak malang di situ apabila servis out oleh pasukan Pontian menjadikan Johor Bahru 24 manakala Pontian 20. Satu mata lagi untuk pasukan Johor Bahru. Agak cemas. Mampukah Johor Bahru mengutip satu mata? Out. Pontian 21, Johor Bahru 24. Servis akan dilakukan oleh Kapten Austin Tung Waikid dari pasukan Pontian. Servis yang agak penting sekarang. Kesilapan servis akan menyebabkan Johor Bahru mendahului pusingan ini. Out. Seperti yang saya katakan sebentar tadi ya, sedikit sahaja kesilapan boleh menyebabkan kita kehilangan mata dan pasukan lawan mendahului. Kini Pontian 22 manakala Johor Bahru 24 dan Johor Bahru meminta times out. Satu mata untuk Pontian, satu mata untuk Johor Bahru manakala dua mata untuk Pontian menyamai kedudukan dengan Johor Bahru. 30 saat. Dalam 30 saat ini, mampukah Pontian menyusun strategi untuk bangkit dan mendahului pasukan Johor Bahru, atau Johor Bahru akan berjaya mengutip satu mata dan menjadi johan untuk set ketiga? Para pemain telah masuk kembali ke gelanggang. Kita masih lagi servis bersama Austin, kapten untuk pasukan Pontian. Out service menyebabkan Johor Bahru memenangi set ketiga 25 dengan Pontian 22. Jadi kelihatan agak kecewa dan para pemain dari pasukan Pontian kelihatan keletihan berbanding dengan para pemain dari pasukan Johor Bahru. Stamina juga sangat penting supaya kita boleh mempamerkan corak permainan yang cantik dan bertenaga sepanjang permainan berlangsung. Saksikan mata-mata dari servis. Okey, kita saksikan ulang tayang untuk set ketiga. Okey, di mana kedua-dua pasukan kehilangan dan cuba mendapatkan mata. Itu dia. Spiking tapi gagal apabila berjaya di blok sebentar tadi oleh Austin. Spiking yang tidak berjaya diselamatkan oleh backline. Sambutan oleh pemain nombor 8 Neo Kim An yang kurang cantik sebentar tadi. Sebenarnya apabila kita lihat corak permainan daripada kedua-dua pasukan mempunyai teknik yang tersendiri dan dari segi pemain, aksi pemain yang agak hebat. Namun sedikit kesilapan mungkin apabila out service ataupun touch net akan menyebabkan kedua-dua pasukan kehilangan mata. Sekarang apabila kita melihat paparan di skrin, pada set pertama Johor Bahru 25, Pontian 27. Set kedua Johor Bahru 25, Pontian 13, dan set ketiga Johor Bahru 25 dan Pontian 22. Dari segi corak permainan, kelihatan Pontian kembali bangkit daripada 13 kepada 22 mata, manakala Johor Bahru masih lagi konsisten 25 untuk ketiga set. Mampukah set keempat
juga 25 oleh pasukan Johor Bahru. Kedudukan terkini Johor Bahru 2, Pontian 1. Satu lagi set untuk Johor Bahru untuk memenangi MSSJ tahun 2020. Manakala lagi 2 set untuk pasukan Pontian. Pasukan Pontian harus menang 2 set untuk bergelar Johan Baru untuk lelaki bawah 18 tahun MSSJ bola tampar tahun 2020. Para pemain telah masuk ke dalam gelanggang. Kutipan mata terkini 2-1. 2 set dimenangi oleh Johor Bahru dan Pontian telah memenangi 1 set. Sebentar saja lagi. Kelihatan para pemain. Servis akan dilakukan oleh pasukan Pontian oleh pemain nomor 12 Chan Si Chin. Itu dia servis yang cantik. Tolakan lembut oleh pasukan Johor Bahru. Double mata diberikan untuk pasukan Johor Bahru. 1 dan Pontian 0. Johor Bahru mendahului. Servis dilakukan oleh Aaron. Out. Johor Bahru 2, Pontian 0. Libero pasukan Johor Bahru nomor 4 Ho Jun Hui. Itu dia, namun di blok, di set, diselamatkan oleh player nomor 5 dan ditolak oleh Austin. Ditolak lembut dan berjaya disambut. Kita saksikan. Itu dia, spikingnya agak padu oleh pasukan Johor Bahru. Cuba diangkat oleh pemain dari Pontian namun out. Kedudukan mata terkini 3-0. Kelihatan aksi pemain Johor Bahru bersama jurulatih. Itu dia di spike, open spike. Disambut. Dan dihantar kembali. Agak perlahan. Austin pada backline agak perlahan sedikit. Jika beliau sedikit laju mungkin berjaya menyelamatkan bola tersebut. Dan mampu menghantar kembali ke pasukan Johor Bahru. Servis masih lagi bersama Aaron. Touch out. Mata diberikan untuk pasukan Pontian 1-4. Servis Pontian akan dilakukan oleh Lai Zishun. Itu servis. Namun out. Johor Bahru 5, Pontian 1. Servis oleh pemain nombor 11 Yap Xuan Cheng. Lepas. Dan spiking open sebentar tadi gagal diselamatkan oleh pasukan Johor Bahru, menjadikannya kutipan mata 5-2. Johor Bahru 5, Pontian 2. Itu dia satu spike kencang daripada pemain Johor Bahru berjersey nombor 8 Le Wei Chun, memberikan mata ke-6 kepada MSS di JB. Nampaknya JB sekarang selesa berada di hadapan, mendahului pemain-pemain dari pasukan MSS di Pontian. Diumpan dan ditolak.
pemain berjersey nombor 5 Pontian didapati batal kerana menyentuh net ketika melakukan aksi blocking. Dan time out diminta oleh MSSD Pontian. Mata kini 7-2, Johor Bahru di hadapan mendahului MSSD Pontian. Dan pada ketika ini perlawanan-perlawanan bagi kategori lain telah pun tamat, iaitu kategori lelaki 12 telah pun berakhir perlawanan akhirnya. Begitu juga dengan perlawanan akhir bawah 12 perempuan telah bertamat. Dan perlawanan ketika ini tertumpu kepada gelanggang utama yang berada di tengah-tengah ini, iaitu menyaksikan perlawanan akhir bola tampar lelaki 18 MSS Johor tahun 2020. Para pemain telah kembali mengambil tempat masing-masing di gelanggang. Servis dilakukan oleh pasukan Johor Bahru dan disambut oleh pasukan Pontian. Namun bola jatuh di gelanggang sendiri, memberikan satu mata kepada pasukan Johor Bahru 8, manakala Pontian 2. Servis masih lagi bersama player berjersey nombor 6 Che Kai Guan yang merupakan kapten pasukan Johor Bahru. Satu lagi mata untuk pasukan Johor Bahru 9-2. Servis daripada kapten. Itu dia dihantar kembali. Set dan berjaya disambut. Bola tinggi. Spiking yang cantik, padu dan bertenaga, memberikan satu mata kepada pasukan Johor Bahru 10 Pontian 2. Bola yang agak laju sebenarnya sebentar tadi. Kita saksikan. Diselamatkan di backline. Namun out. Masih lagi bersama kapten pasukan Johor Bahru Che Kai Guan yang akan melakukan servis. Disambut cantik, diset oleh setter. Namun covering yang kurang baik untuk pasukan Pontian, ya, menyebabkan Pontian kehilangan mata, manakala Johor Bahru mendapat 12. Pontian 2 jauh ketinggalan sebenarnya 2-12. Johor Bahru mendahului 12-2. Dan satu lagi serangan yang gagal disempurnakan oleh pemain MSSD Pontian, memberikan mata ke-13. 13 Johor Bahru, 2 Pontian. Agak jauh mata ketika ini dan Johor Bahru semakin selesa mendahului, berada di hadapan MSSD Pontian. Satu lagi serangan pantas dari tengah-tengah gelanggang yang telah pun dijana oleh pemain-pemain Johor Bahru, memberikan mata ke-14. Nampaknya mata pemain-pemain Pontian agak terjejas ketika ini, gagal menyaingi mental pemain dari daerah Johor Bahru. Itu dia, satu spike yang kuat, yang begitu padu, dilakukan oleh pemain utama MSSD Pontian, iaitu Austin. Pemain berjersey 8 melakukan servis. Nyo Kim An. Satu kesilapan mudah dilakukan oleh daerah Johor Bahru, gagal melepaskan bola ke seberang jaring. Okey, sifat-sifat seperti ini jangan diamalkan, ya. Jangan, kita perlu terapkan supaya pemain segera menghabiskan perlawanan, kerana sikap sambil-lewa ini boleh menyebabkan pasukan terganggu, rentak dan juga satu lagi rejaman yang begitu padu dilakukan oleh Austin.
dengan penuh emosi, dengan penuh perasaan geram dan marah, berdentung di tengah-tengah gelangan di bawah garisan 3 meter. Itu adalah antara spike yang begitu berkualiti ya. Ditampan oleh out. Mata berganda, mata meningkat, mata terus naik bagi MSS Pontian. Dan awal-awal lagi MSS Johor Bahru mengambil timeout untuk menghentikan gerakan, menghentikan rentak menaik yang dilakukan oleh MSS Pontian. Okey, itulah dia asam garam perlawanan bola tampar yang mana menyaksikan kebijaksanaan jurulatih sebenarnya sangat memainkan peranan dalam mengganggu rentak dan ridem pasukan-pasukan yang mereka tentangi. Okey, mata kini 14-6 Johor Bahru selesa di set yang keempat setelah melalui Pontian 2-1. Kelihatan para pemain memasuki gelanggang. Kedudukan mata terkini 14-6, Pontian 6, Johor Bahru 14. Servis akan dilakukan oleh pemain dari Pontian, disambut oleh pemain Johor Bahru. Gagal diselamatkan. Satu mata diberikan untuk pasukan Pontian, 7-14. Neo Kim An yang akan melakukan servis. Out ball. 15-7. Mampukah Pontian bangkit mengejar Johor Bahru atau akan sekadar berpuas hati dengan kedudukan di tempat kedua? Blocking yang menarik dilakukan oleh pasukan Johor Bahru, namun tidak dapat di-cover oleh pasukan Pontian. Johor Bahru 16, Pontian 7. Servis oleh Kok Yi Siang. Tolakan dilakukan dan backline, bola jatuh tepat di atas garisan. Johor Bahru 17, Pontian 7 dengan perbezaan 10 mata, 17-7. Itu dia, kurang bersedia. Itu yang mampu saya katakan, kurang bersedia pada garisan belakang. Backline kurang bersedia untuk menahan serangan yang diberikan oleh pasukan Johor Bahru. Mungkin kepenatan ataupun emosi pasukan Pontian ini terganggu. Tetapi jika kita perhatikan corak permainan pada set pertama dengan set kedua, jauh, set pertama dan set keempat jauh perbezaan dari segi ketangkasan dan kecekapan para pemain Pontian. Itu dia servis yang baru saja dilakukan dan spiking yang diberikan oleh Austin dikembalikan oleh Johor Bahru. Diselamatkan Austin sekali lagi. Itu dia. Ada blocker. Bijak. Satu tolakan di situ membuahkan hasil untuk pasukan Pontian 8 manakala Johor Bahru 18. Pontian ketinggalan 10 mata ketika ini di perlawanan set yang keempat setelah Johor Bahru mendahului dengan 2 set berbalas 1. Apakah mampu Pontian memberikan tentangan seterusnya agar dapat mengheret perlawanan ke set yang kelima? Bola dalam atau touch out. Mata diberikan kepada Pontian. 9-18. Pontian perlu perlahan-lahan untuk bangkit. Perlu terus menaikkan semangat para pemain. Pemain-pemain tidak boleh leka dan lalai. Perlu terus bersemangat, tidak boleh emosi. Perlu bersedia dan perlu memberikan yang terbaik.
Austin membuat servis. Setter Johor Bahru mengangkat. Satu tapping mudah. Kini serangan di kalangan Johor Bahru berpindah kepada Pontian. Austin menyepai dan satu sentuhan, sedikit sentuhan yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 10 Pontian telah pun memberikan mata kepada MSSD Johor Bahru. Itulah harga yang terpaksa dibayar oleh MSSD Pontian kerana kesilapan pemain membuat sentuhan bola yang telah pun di spike mudah. Okey, satu lagi mata untuk Pontian. 10-19 hasil daripada blocking yang dilakukan. Dan kini pemain Austin berada di belakang, di tengah-tengah, di position 6. Pontian dengan servis kepada Johor Bahru. Satu spike kepada Johor Bahru dan satu lagi bola out yang melalui luar antena. Mata 20-10. Nampaknya MSSD Johor Bahru semakin hampir kepada mata kejuaraan. Tahun 2020 bakal menjadi saksi. Dan kali ini bola keluar dan Pontian meminta time out yang kedua. Time out yang kedua untuk Pontian. Berdasarkan pengalaman saya, memang agak sukar pada set-set yang sebegini untuk sesebuah pasukan itu bangkit. Untuk sesebuah pasukan itu bangkit dan kembali bersaing. Kerana kedudukan mata yang agak jauh. Agak jauh, 10-21 merupakan sesuatu yang agak mustahil kepada pasukan untuk kembali bangkit. Jika ini adalah set yang pertama, mungkin masih banyak lagi masa yang boleh mereka gunakan untuk datang kembali ataupun come back in the game. But in this position, I don't think that Pontian are able. Maybe for 2020 is adalah giliran Johor Bahru untuk menjuarai. Itulah yang boleh saya katakan ketika ini. Berdasarkan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain, nampak gaya bola diumpan. Libero Johor Bahru mengangkat. Satu tolakan mudah diangkat oleh Pontian, diselamatkan oleh Johor Bahru, diangkat oleh pemain Johor Bahru dan satu sentuhan net yang telah pun dilakukan oleh pemain MSSD Pontian. Dan ketika ini pemain Johor Bahru meraihkan hasil mata tersebut. Itu dia ya. Jurulatih untuk pasukan Johor Bahru sebentar tadi, Kang Hai Tien. Kita saksikan bagaimanakah corak permainan yang akan ditampilkan oleh kedua-dua pasukan pada saat-saat yang agak genting ini. Masih gagal untuk mengutip sebarang mata pasukan Johor Bahru. Cemerlang dengan 23 manakala pasukan Pontian 10. Kelihatan agak lega jurulatih Johor Bahru. Sudah disambut dan dihantar kembali. Johor Bahru kelihatan lebih garang berbanding sebelumnya apabila berjaya mengutip 24 last point atau game point untuk pasukan Johor Bahru. Satu lagi mata akan menjadikan pasukan Johor Bahru sebagai juara bagi kejohanan bola tampar MSSD tahun 2020. Kita saksikan dahulu permainan mereka. Satu lagi mata untuk pasukan Johor Bahru. Hantaran dan spiking. Adakah menjadi milik pasukan Johor Bahru? Iya, kita saksikan pasukan Johor Bahru yang sedang meraihkan saat-saat kemenangan mereka 25-10. Apabila
mendahului 3 set 3-1. Apabila kita saksikan di skrin, kita dapat saksikan kutipan mata yang berjaya dikutip oleh pasukan Johor Bahru daripada set pertama sehingga set keempat, 25 untuk keempat-empat set, manakala Pontian agak cemerlang pada set pertama 27, seterusnya untuk set kedua 13, set ketiga 22 dan pada set keempat 10. Begitulah juara bola tanpa lelaki 18 MSSJ Johor 2020. MSSJ Johor Bahru dengan kemenangan ke atas Pontian 3-1, 27-25, 25-13, 25-22 dan 25-10. Sekian dulu daripada kami. Untuk ketika ini saya Muhammad Zaul bin Musa dan sahabat saya Kamal, dan saya berjumpa lagi di MSSM 2020 nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera.